Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currentsphere MY. Hari ini kita ada satu topik yang sangat panas, yaitu perbandingan antara Sarawak dan Sabah. Tetapi bukan sekadar perbandingan biasa, sebaliknya satu yang benar-benar menggemparkan. Sarawak kini sedang melangkah ke hadapan dengan kejayaan luar biasa dalam sektor penerbangan, manakala Sabah pula menjadi tajuk utama kerana dakwaan skandal rasuah yang menggoncang politik negeri ini. Dua negeri, dua cerita yang berbeza, tetapi persoalannya apa yang menyebabkan perbezaan ini? Kenapa Sarawak dilihat semakin maju tetapi Sabah masih terperangkap dalam isu-isu politik yang tidak berkesudahan? Jom kita bongkar lebih lanjut dalam ulasan dalam video kali ini. Jadi baru-baru ini kita dikejutkan dengan pengumuman bahwa Kerajaan Sarawak secara rasmi telah mengambil alih Maswings dan akan menjenamakan semula syarikat itu sebagai Air Borneo. Ini menjadikan Sarawak negeri yang pertama di Malaysia yang memiliki syarikat penerbangan sendiri. Satu langkah yang amat besar. Ini bukan sekadar kebanggaan bagi Sarawak, tetapi juga satu langkah strategik yang boleh membawa banyak manfaat kepada ekonomi negeri itu, termasuklah meningkatkan sektor pelancongan dan memperbaiki akses pengangkutan untuk rakyatnya. Air Borneo dijangka mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 2025 dengan destinasi antarabangsa termasuklah Kuala Lumpur, Jakarta, Bali, Hong Kong, dan Shenzhen. Satu visi besar yang jelas menunjukkan bagaimana Sarawak tidak sekadar menunggu peruntukan kerajaan pusat tetapi bergerak sendiri untuk memperkukuhkan ekonominya. Namun pada masa yang sama, di Sabah pula tumpuan bukan kepada pembangunan ekonomi, tetapi kepada dakwaan skandal rasuah yang melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri. Naib Presiden Warisan Terence Siambun menyindir bahawa sementara Sarawak melancarkan Air Borneo, Sabah pula terkenal dengan skandal rasuah Borneo. Agak pedas kan? Tapi ini bukan sekadar sindiran politik. Sejak tahun lalu beberapa video dan message WhatsApp bocor kepada media yang dikatakan menunjukkan bukti bahwa beberapa adun Sabah menerima rasuah dalam bentuk habuan untuk mendapatkan sokongan politik. Bukan calang-calang individu yang terlibat, tetapi termasuk pemimpin yang memegang portfolio kanan dalam kerajaan negeri. Ini menimbulkan persoalan yang besar. Adakah politik Sabah benar-benar dikawal oleh kuasa wang? Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sendiri menyatakan bahawa siasatan berdepan kesukaran kerana kekurangan maklumat. Pemberi maklumat enggan menyerahkan bukti penuh kepada SPRM tanpa jaminan perlindungan. Ini agak menarik kerana bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya, pula berkata bahawa bukti yang telah tersebar sebenarnya sudah cukup untuk tindakan lanjut. Jadi di manakah silapnya? Adakah sistem keadilan kita terlalu lemah dalam menangani kes-kes sebegini? Atau ada pihak tertentu yang sengaja melindungi mereka yang terlibat? Kalau kita lihat Sarawak dan Sabah secara keseluruhan, jelas ada jurang yang sangat besar dalam hala tuju kedua-dua negeri ini. Sarawak nampaknya lebih stabil dan kukuh dari segi pentadbiran, manakala Sabah masih bergelut dengan isu politik yang tidak pernah reda. Persoalannya, kenapakah ini berlaku? Adakah kerana gaya kepimpinan yang berbeza atau kerana faktor politik Sabah yang lebih berkecamuk dengan terlalu banyak pertembungan antara parti-parti politik? Satu lagi perkara yang kita perlu fikirkan ialah bagaimana kes seperti ini memberi kesan kepada rakyat Sabah sendiri. Skandal rasuah bukan sekadar cerita politik semata-mata, ini adalah isu yang boleh memberi kesan langsung kepada kehidupan rakyat. Kalau pemimpin sibuk dengan perebutan kuasa dan rasuah, bagaimana pula dengan pembangunan ekonomi? Bagaimana dengan kebajikan rakyat? Adakah ini sebab utama kenapa Sabah masih ketinggalan berbanding Sarawak dalam banyak aspek?
Dan jika benar dakwaan ini, bagaimana kita boleh memastikan keadilan ditegakkan? Adakah rakyat Sabah akan terus menerima pemimpin yang didakwa terlibat dalam skandal sebegini? Atau sudah tiba masanya untuk satu perubahan besar dalam lanskap politik negeri itu? Selain itu, isu perlindungan terhadap pemberi maklumat juga menjadi satu perkara yang sangat penting. Kalau mereka yang berani tampil ke hadapan untuk mendedahkan rasuah tidak diberikan perlindungan sewajarnya, bagaimana kita boleh mengharapkan lebih banyak pendedahan terhadap amalan korupsi dalam negara? Adakah undang-undang kita terlalu lemah dalam melindungi pemberi maklumat? Bukan itu sahaja, perbandingan antara Sarawak dan Sabah juga menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kedua-dua negeri ini dalam konteks Malaysia Timur. Adakah Sabah ketinggalan karena kurang diberikan perhatian oleh kerajaan pusat? Atau sebenarnya Sabah sendiri yang gagal dalam mengurus tadbir sumbernya dengan lebih baik? Dan yang paling penting, bagaimana rakyat boleh memainkan peranan dalam memastikan pemimpin yang dipilih benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan pribadi. Kita perlu melihat perkara ini dengan lebih serius. Sabah dan Sarawak adalah dua negeri yang kaya dengan sumber, tetapi hanya satu negeri yang nampaknya benar-benar memanfaatkan potensinya. Mengapakah ini terjadi? Adakah Sabah perlu belajar sesuatu daripada Sarawak dalam soal kepimpinan dan pembangunan? Jadi, apakah pendapat Anda semua? Adakah Sabah sedang menuju ke arah yang lebih baik atau negeri ini semakin tenggelam dalam kancah politik dan skandal rasuah? Adakah Air Borneo satu petanda bahwa Sarawak benar-benar lebih maju berbanding dengan negeri jirannya Sabah? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di bawah karena kami ingin tahu apakah pendapat Anda tentang isu ini. Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe kepada Current Sphere MY untuk lebih banyak analisis politik dan isu semasa yang panas. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih kerana telah menonton.